Morning semua. Okay, so this is topik untuk minggu ni. Okay, so apa yang kita akan buat minggu ni, more like overview, apa tu keadaan tourism sekarang. Okay, and then opportunities. I know that kita akan belajar more into problems lah of COVID-19, but I also want you to know what is the opportunity that you as tourism students ataupun tourism entrepreneurs ada untuk next year. Okay. So, saya kenalkan you so that you can have more thinking on how your future should be planned ataupun, you know, things that you should be thinking of what you want to do next year. Alright. So, ingat lagi masa first year dulu, kenapa you join tourism program? Okay. Okay. Ada yang join sebab suka jalan-jalan. Alright. Sama, saya pun. Okay. Ada yang join, tak sure. Tak tahu. Sebab apa you suka, apa tu, tourism. Okay. So sekarang dah tahun 4, probably after 4 years you have done apa tu, your program kursus pun dah banyak ambil. So maybe apa perspektif masa tahun 1 dengan tahun 4 probably berbeza. Mungkin, saya tak tahu, tapi mungkin berubah. So I hope that current issues subject can be something that for you to think of. You boleh fikir untuk masa depan you. Okay. So, alright. So, bila berlaku COVID-19, in 2019, kita expect tourism akan lebih slow. Okay. Bukan kita expect pun, sebenarnya dah jadi dah pun. Tourism lebih slow compared to dulu. Okay. However, disebabkan isolation, meaning physical distancing or social distancing ataupun lockdown, kita as nature manusia, kita suka connectivity. Kita suka connect with one another, kawan-kawan kita. Kalau you perasan group WhatsApp you lebih busy compared to dulu. Saya tak tahu orang lain, tapi group WhatsApp saya sangat busy sejak saya work from home, sejak saya online ni. Lebih banyak message yang saya dapat kan. So, because of isolation, kita rasa kita nak keluar daripada kepompong isolation tu. So, kita rasa lebih ada keperluan untuk kita travel. Okay. Walaupun saya tak bagilah, tak perlulah kot bagi kuliah pasal Maslow teori kan. Apa tu, travelling adalah sebagai social needs kan. Tapi saya rasa student faham kata travel tu adalah aktiviti yang kita perlukan untuk kita connect dengan apa tu, other people. Okay, so travelling services ada banyak. It not necessarily has to be kita travel daripada luar, daripada daerah kita je. Dia juga boleh jadi, katakanlah, local punya activities, consider tourism punya apa, local economy dalam tourism activities. Katakan kita pergi beli barang dekat pasar malam kan, katakan kan kita pergi kan pasar malam seminggu sekali. So tu pun sebenarnya salah satu tourism products kan, apa tu, pasar malam. So itu adalah some aspect of travelling yang akan buat. Kalau ikutkan masa zaman COVID-19 ni tak perlu pun pergi pasar malam kan. Tapi orang akan tetap pergi pasar malam. Sebab apa? Sebab orang rasa mesti kena ada rasa kita being part of a community kan, kita as a person. Right? So, travelling activities, walaupun dengan zaman COVID-19 kita akan slow down pun sebenarnya travelling ataupun tourism activities ni. Okay? So, bila kita bercakap mengenai COVID-19, which is a pandemic, sebenarnya isu pasal
penyakit merebak ni ataupun wabak ni sebenarnya dah lama. Ikut dengan keadaan sekarang, sebenarnya economic condition negara ataupun economic condition global setiap 10 tahun akan ada downturn, akan menurun. Okay? Ni memang common lah daripada saya belajar dulu back in 2003, masa tu kita ada SARS punya isu. Okay, SARS adalah antara isu first wabak yang merebak daripada human ke human. Okay, so negara yang paling teruk masa tu affected by SARS adalah Taiwan. Okay, sebab tu kalau tengok sekarang, Taiwan lebih cepat respon kepada COVID-19 compare to negara lain disebabkan dia belajar daripada masa berlakunya COVID-19 semasa berlakunya SARS tahun 2003 yang melumpuhkan ekonomi dia. Okay, so dia dah belajar daripada kes tersebut. Sebab tu now Taiwan antara negara yang orang recognize sebagai ada a good response systems kepada emergency. Okay, so ini apa yang saya nak kenalkan student current issue tahun SEM ni. So you need to be more responsive terhadap emergency. Okay, lebih prepare kepada emergency because sekarang tahun 2020 probably tahun 2030 akan berlaku another problems in terms of tak kisahlah economic condition ke social issue ke, dia mesti akan ada event besar globally kan. So this is the cycle dalam economic cycle. Okay, so masa saya kat sekolah dulu 1997 tahun you baru lahir kan, 1997 masa tu global economy downturn. Okay, disebabkan manipulation wang oleh Amerika. And so memang teruk masa tu ekonomi. So every 10 years there's always a bigger issue happen. Okay, so I want you to be prepared on that. Okay, so sebab tu saya kenalkan dalam kelas ni lah. Okay, so bila mana kita tengok problem dengan timeline ataupun macam mana coronavirus ni cepat sangat spread, kita balik kepada asal lah. And saya rasa sebelum berlakunya COVID-19, awak tak tahu pun sebenarnya Wuhan tu kat mana. Awak tahu probably Beijing dan Shanghai je. Mungkin kan, dua tempat dia yang awak tahu kan. So tiba-tiba dunia semua tahu Wuhan tu di mana. Sama lah macam bila berlakunya MH370. Okay, bila jadi MH370, sorry, saya bukan nak offense siapa kan. Bila jadi MH370, tiba-tiba orang tahu Malaysia. Kan? Malaysia tak pernah ada dalam berita, selalunya berita utama dunia. Tiba-tiba MH370 kita jadi berita utama dunia. So disebabkan MH370. So sama macam coronavirus. So coronavirus, the first doctor that detected ada virus yang disebarkan melalui udara adalah pada penghujung tahun 2019. Okay. So the problem adalah kenapa ianya merebak cepat disebabkan Wuhan tak nak bagi tahu kepada kerajaan pusat dia, which is Beijing. Okay, so bila dia lambat bagi tahu dalam 3 minggu kemudian, kan, dia bagi tahu lepas 3 minggu, problem dengan bila dia bagi tahu lambat ialah apa kita panggil? Beijing lambat buat decision untuk tutup Wuhan. Okay. So bila kita lambat tutup Wuhan, orang start travel keluar daripada Wuhan. So masa tu Raya Cina, Chinese New Year. It was Chinese New Year last year. So orang start travel keluar dan masuk Wuhan dan juga keluar dan masuk daripada China ke negara lain. Okay. So ini adalah virus yang disebarkan daripada manusia ke manusia. Kan? So bila kita tak kontrol benda tu, dan juga WHO lambat buat tindakan announce daripada epidemik ke pandemik. So awak tahu apa perbezaan epidemik ke pandemik? Tak sure. Yeah. So
Epidemic adalah bila wabak tu hanya melibatkan beberapa negara sahaja. Okay. Tapi bila berlakunya pandemik, dia melibatkan lebih banyak region, negara lain yang lebih besar kadar kawasan liputan merebak tu. So daripada China ke US for example. Sebab tu bila banyak sangat negara merebak, apa kita panggil pandemik. Dan sebab tu kenapa coronavirus dikenali sebagai pandemik. Okay. So coronavirus ataupun COVID-19 dikenali sebagai pandemik orang kaya. Sakit orang kaya. Tahu kenapa? Sebab dia disebarkan daripada manusia ke manusia. Dan kenapa dia cepat dan dia dikenali sebagai pandemik? Sebab dia travel melalui aktiviti pelancongan. Ataupun kita panggil aktiviti inilah travel ni kan. Aktiviti travel. So aktiviti travel hanya orang kaya je yang mampu sebenarnya pergi travel. Kan? Kalau ikutkan yang mampu naik kapal terbang. Yang mampu travel daripada Malaysia ke China. China ke US for example. Penyakit orang kaya. So coronavirus dikenali sebagai penyakit orang kaya. Okay? Tapi dia akan melibatkan keadaan kesihatan dan orang yang paling akan ada problem adalah rakyat yang miskin ataupun komuniti miskin. Okay, sebab keadaan kesihatan dia lebih rendah berbanding komuniti yang lebih berpendapatan tinggi. So saya bagi tahu kenapa kita panggil orang kaya ke apa. Tapi this is one of the earlier cases lah. Macam mana aktiviti travel boleh menyebarkan wabak penyakit. Kan? Dan kenapa disebabkan itu all international borders ataupun sempadan negara ditutup. Okay. So kesnya bukanlah bermula pun sebenarnya daripada dia. Tapi ni yang memang masuk ke depan. Sebab pasal dia one person 9 orang lain infected and 5 negara terlibat. Okay, because of one person. So this person adalah sebenarnya business travelers. Okay, so dia adalah daripada Britain. So dia pergi conference, business seminar dekat Singapura. Okay, so masa tu kenapa Singapura antara negara yang tertinggi mencatat kadar jangkitan COVID-19 disebabkan dia ada bisnes kita panggil peluang ataupun inilah understanding dengan China. So banyak sebabkan main ekonomi kepada Singapura adalah import export kan. So China adalah antara main partner untuk import export aktiviti Singapura. So dia buat business seminar. So masa dia buat business seminar, British man ni, this man attended the seminar bersama-sama partisipan lain. So ada juga yang datang daripada China, daripada Wuhan. So daripada situ, dia tak sedar pun sebenarnya dia dapat virus tu. And then from Singapore, he went to Switzerland. Masa tu bulan 1 kan, Switzerland ni ada pegunungan Alps. Tempat popular untuk skiing kan. Untuk ski. Jadi dia bercuti dengan family dia. So kalau kita pun kan, bila kita pergi bercuti, biasanya kita ni jalan-jalan, sembang orang. Socializing kan. So dekat resort tu tak silap ada 3 ke 5 family dekat resort yang dia duduk. So that's how daripada Switzerland, the first contact rapat dia masa tu, yang dia kenal dekat resort tu juga infected by the virus. So daripada Switzerland dia balik London sebab dia transit flight dia di London, di airport di London. Okay. So daripada situ dia balik hometown dia. So Brighton tu ada map kecil tu kan. So Brighton tu adalah hometown dia. Kampung bandar yang dia duduk.
So dari masa dia sampai dekat Brighton baru dia rasa dia sakit. Okay. So itulah how they detected, kata dia pembawa virus daripada Singapore ke UK. Okay. So this is an example macam mana aktiviti travel boleh menyebarkan virus. So saya sebenarnya bukan untuk bagi perspektif negatif, tapi I want you to know how travel activities affect the industry. So macam mana kita boleh prepare plan tindakan untuk kita control aktiviti travel masa hadapan. Sebab saya tahu you akan pergi practical. So this is how you will banyak problem yang you akan cuba selesaikan next year. Probably lagi 5 tahun. Okay. So UNWTO punya report yang paling baru pasal impact COVID-19 adalah kita expect pendapatan ekonomi yang lebih daripada 1 trilion. Sepatutnya kita generate tahun 2020, sekarang kita generate probably less than quarter. Okay. So banyak problem yang industry affected. So dalam tourism contohnya airline yang saya rasa tu kot berita yang paling baru pasal AirAsia. Lepas tu shopping malls kan, sekarang orang takut pergi pusat membeli belah kan, orang takut pergi shopping mall. So jangan lupa shopping mall pun sebahagian daripada tourism sector kan. So macam mana you nak handle all these problems or demands in how to solve the problem. Okay. So saya rasa skill yang bagus untuk student ada, especially student yang nak pergi practical lepas ni ataupun nak kerja this year, adalah macam mana you nak selesaikan masalah. Okay. So how fast do you respond and how detailed can you respond to the problems, to the crisis. So saya sentiasa diletakkan dalam tim untuk respon krisis. Termasuklah ni lah krisis sekarang ni kalau dekat universiti e-learning kan. So saya sentiasa diletakkan di situ kan, untuk orang yang menyelesaikan masalah ataupun fikirkan macam mana kita nak selesaikan masalah mengenai pembelajaran online ataupun mengenai apa je isu berbangkit lah, apa yang ada sekarang. Right? So I think it's a good skill for you to have, especially getting prepared untuk pergi practical dan getting prepared untuk bekerja. Okay. So this is the statistics lah. Alright. Lebih kurang 1 trilion, tapi kalau kita tengok sekarang ni kurang daripada 1 trilion lah. Okay. So apa yang kita akan buat throughout semester ni? So impact not only COVID-19 lah, tapi kita panggil dekat dalam tourism, kenapa kita study all this situation, because kita nak ada produk yang bertahan ataupun kita panggil sustainable. So 3 impact utama dalam aktiviti tourism yang kita boleh tengok, ataupun apa-apa je lah aktiviti, tapi disebabkan you all kan student tourism, jadi kita tengok aktiviti tourism lah. Okay, so main activity tourism, apa yang kita tengok impact dia, first impact environment, ni yang kita akan buat next week. Okay, I think this is a major impact, especially bila kita cakap mengenai katakanlah banjir kan. So environmental issues mengenai banjir ataupun banjir sebenarnya asalnya daripada development kan, daripada pembangunan, aktiviti pembangunan. Ataupun ada yang daripada aktiviti pelancongan tu sendiri. So macam mana aktiviti pelancongan menyebabkan impact environment. Ada yang positif, ada yang negatif. So kita akan tengok next week lebih detail. Okay. So second impact adalah ekonomi. Macam mana ekonomi tempatan ataupun ekonomi international, community meningkat ataupun menurun disebabkan aktiviti tourism. Okay. And the last one kita akan tengok social cultural lah. Okay, so social cultural termasuknya education, keselamatan, kan, kadar kes ragut, kan, contohnya. So this is social cultural. Okay. So
kita akan kupas satu persatu lah lebih detail minggu depan. Okay. So, saya share quotes lah. So, bila berlakunya pandemik, kita juga sebenarnya ada banyak peluang. Especially dalam tourism entrepreneur lah. Banyak peluang sebenarnya untuk you all. So, saya rasa you boleh buka mata ataupun buka hati kan, how to reinvent yourself to be better, to provide more opportunity. So, saya bagi contoh Richard Branson sebab ada orang tak suka dia, tapi pada saya admire macam mana dia punya business sense lah. Dia a good tourism entrepreneur walaupun sebenarnya dia adalah orang entertainment. Dia asal-asalnya. So, Virgin Records adalah salah satu entertainment company, recording artist. Okay. So, dia started business airline dia. Macam mana Richard Branson start? Adalah bila mana dia nak charter flight, nak pergi pulau di Amerika Selatan. So, dia tak nak bayar seorang. So, apa yang dia buat, dia jualkan seats dalam flight tersebut kepada orang lain. Kan? So, daripada situ macam mana dia start dia punya airline business dia. Okay, now it knows as Virgin Airlines lah. Okay, so business model daripada AirAsia sebenarnya ambil daripada Virgin Airlines. Macam mana Richard Branson murahkan harga tapi lebihkan services yang orang perlu bayar. Katakan kalau you nak entertainment atas flight, you bayar asing. You nak makanan, you bayar asing. Ni adalah business model Richard Branson. Apa yang Tony Fernandez pakai ni. Cuma kenapa dia tak dilihat sebagai competitors? Sebab Richard Branson flight dekat US je. So, sebab tu kalau kita tengok marketing strategi untuk AirAsia, dia marketkan kepada Asia Pasifik. Okay, negara-negara dalam Asia dan juga ke Australia. Itu je. Sebab that's how kita buat business. Sebab airline pun dia tahu sebenarnya dia pun ada limitation. Bila dia nak besarkan syarikat ataupun nak lebih jauh jarak perjalanan flight dia kena beli kapal lain, jenis lain yang lebih besar model dia. So, apa yang dia buat? Dia untuk elakkan perkara ni dengan maintenance operating cost dia hanya fokus on certain region. So, every region they have their own AirAsia lah kita panggil lah. So, dekat Asia, AirAsia. Dekat Europe ada nama dia Ryanair. Okay, Ryanair. So, dekat US ada Virgin Airlines. So, this is kita panggil differentiative punya strategi untuk airlines. Okay. So, this is bila Richard Branson cakap pasal peluang, this is apa yang saya nampak lah untuk student current issue, especially explore, student tahun akhir tourism explore. So, museum sebenarnya dah lama dah ada. This is a 4D view of natural history museum. Probably awak pernah tengok dalam movie Night at the Museum. Ni lah museumnya yang diorang buat tu. Kan? So, diorang buat cerita tu Ben Stiller punya movie kan. Okay, so museum ni dia ada 4D view. Sebab sebenarnya kenapa museum buat 4D view, dia nak bagi golongan muda lebih tertarik pergi museum. Itu reason dia kenapa dia buat. Kan? Tapi bila berlaku COVID-19, orang tak boleh keluar daripada rumah. Virtual tour museum jadi produk popular online. Tak payah bayar pun. Free je. Banyak museum. Ni contoh yang saya bagi natural history. Lepas tu contohnya The Louvre. Kat mana dia orang simpan Mona Lisa. Okay? So The Louvre, masa saya pergi The Louvre, masa tu belum ada online booking system. So bila nak pergi The Louvre, kena queue beli tiket nak pergi The Louvre. So saya pergi awal lah. Sebab nak tiket cepat kan. Tak nak queue panjang. Tapi kalau you pergi lambat, you kena queue 2 ke 3 jam. Nak beli tiket je untuk nak tengok Mona Lisa. Kan? Jadi bila berlakunya 4R ataupun virtual reality dekat dalam museum, sekarang you pun boleh pergi tengok Mona Lisa free je. Tak payah beli tiket pun. Kan? Pergi je website The Louvre
Kan. Bahasa Perancis lah, The Louvre kan. So boleh cari Louvre kan. So The Louvre, awak boleh masuk dan tengok sendiri Mona Lisa. Of course lah, ada orang cakap tak sama tengok online dengan tengok real Mona Lisa. Tapi apa yang saya suka pasal virtual reality ni, you dapat tengok clear kan. Saya dapat tengok Mona Lisa tu kecil. Sebab jauh kan ke belakang kan. Sebab orang ramai. Jadi kan semua orang squeeze nak masuk nak tengok Mona Lisa. Berhimpit-himpit manusia. So bayangkanlah orang Asia kita ni bukannya besar mana pun. Adalah kecil tek je kan. Orang kat depan lebih ramai. Jadi saya duduk kat belakang ambil gambar zoom kan. Phone. Dapatlah ambil gambar Mona Lisa kan. Tak tunjuk bukti kata mana pergi tengok kan. Tapi you dapat view apa tu Mona Lisa for free kan. So itu yang peluang yang saya nampak yang cantik. Yang second ni kita panggil apa tu airlines. Ni dia sebenarnya Taiwan yang start. Apa airline Taiwan Eva Air tak silap saya. Flight to nowhere dia panggil. So kenapa dia panggil flight to nowhere? Bukan kata flight tu tak gerak, flight tu gerak. Cuma bila kita daripada airport yang sama, kita take off, kita landing airport yang sama, kita panggil flight to nowhere. Tu reason dia. Kan? So macam mana dia datang nama tu. So ini adalah untuk menjawab demand orang rasa nak keluar juga nak travel. Orang kita sebenarnya suka kita travel. Kan? So tourism, sebab tu kenapa tourism industry antara industri yang akan ada juga permintaan. Sebab orang suka pergi airport, shopping kat airport, lepas tu rasa macam orang cop pasport, kan. Dulu ada lah cop, sekarang ada autogate je kan. So bila orang lalu autogate, lalu apa tu, immigration apa semua. Orang suka proses tu sampai naik flight. So masa Taiwan dia buat bulan Julai kan. So consider awal lah masa dia buat. Sebab ialah negara dia antara negara yang bagus keadaan kesihatan. So dia bagi flight service boleh makan dekat dalam plane dia. So habis makan, duduk tengok apa tu movie 1-2 turun lah. So macam Australia, Qantas Airways offer. So you fly daripada Sydney. So you pergi Grand Barrier Reef. So Grand Barrier Reef kat sini. Kan. So dia sebenarnya taman laut lah, Grand Barrier Reef. Yang dia panggil Grand Barrier Reef. Ni taman laut. So taman laut dia cantik lah, walaupun bila dinominatkan sebenarnya kita punya sipadan lebih lawa daripada Grand Barrier Reef. Cuma disebabkan marketing kan. So dia lebih popular berbanding sipadan. Okay. Lepas tu dia pusing sini sampai National Park dia dekat sini. And dia pusing, bawa air pusing. Lepas tu balik airport yang sama. Landing dekat airport yang sama. And so this is a flight nowhere untuk menjawab keperluan orang untuk rasa juga naik kapal terbang. Okay. So this is the view of Grand Barrier Reef. Baru je, tak silap saya flight, the first flight to nowhere dekat Australia ni, Qantas ni baru je minggu lepas ke minggu ni, something like that. Memang baru je take off. Okay. So this is view daripada Grand Barrier Reef. Daripada flight view of Grand Barrier Reef. And so boleh tengok. And so this is kira cantik lah view ni kan. So kalau dekat Malaysia you dapat view macam ni, Langkawi. Saya recommend sangat you pergi Langkawi naik flight. Kan? Saya tahu, saya pun dulu naik ferry. Kan? So bila naik ferry turun kan, dekat airport you tak nampak pun. So pada saya, sebab kalau you bayar helikopter, you boleh tengok sebenarnya Langkawi ada 99 pulau kecil. Sebab tu dia panggil archipelago kan. 99 pulau kecil. Okay. So kita boleh tengok daripada pandangan udara. So daripada pandangan udara memang cantik. So kalau kata nak bayar chartered helikopter, mungkin you kena bayar 2,000 ke 6,000 ringgit untuk tengok view tu. So bayar Malindo ataupun bayar Firefly baru 100-200 ringgit you tengok. So saya recommend sangat kalau you pergi Langkawi you naik flight. So memang you akan nampak view pandangan
atas kan, pandangan udara Langkawi. Memang cantik. Memang cantik. Saya I think it was my favourite flight experience. Saya nervous sebenarnya naik flight. Walaupun saya suka travel kan. Saya nervous sebenarnya naik flight. Every time saya naik flight, saya memang motion sickness sangat teruk. Tapi memang Langkawi punya flight tu panas. Memang panas. Sebab reflection daripada laut tu ke flight tu kan memang silau mata you. Tapi memang cantik kalau you tengok hijau, biru tu. Memang you akan nampak clear sangat. Kan? Manalah tahu nanti Malaysia nak offer pergi mana? Perhentian ke apa ke kan? Boleh tengok kan daripada atas kan? Memang view yang memang I think you should take advantage of. Okay. So bila bisnes zaman sekarang kena ada flexibility. Saya rasa ini yang sebelum ni banyak businesses agak rigid. Kan? Kita rigid, kita terlalu kontrol sangat. Kita nak bisnes kita certain way je. Maksudnya kalau kata dah beli tiket tak boleh cancel. Kena pergi. Kalau flight pukul 9 pagi, itulah kena pergi. Tak boleh pergi waktu lain. So inilah problem jadi dengan Asia. So masa mula-mula coronavirus pandemik, apa yang berlaku adalah Asia tak nak bagi orang tukar tiket kan. So tak boleh lah, orang dah lah PKP kan, lepas tu dia tak bagi tukar tiket. So tapi lepas tu dia bagilah dia tukar tiket sebab memang dia tak boleh pun travel. Bukan orang tak nak travel, orang nak travel, cumanya orang tak boleh travel waktu tersebut kan. Itu problem dia, main reason dia kan. Okay. So flexibility kena ada. So polisi company lepas ni akan lebih banyak flexibility. So you boleh tukar tiket, bukan cancel pun, tapi you boleh tukar. Maksudnya you boleh travel waktu yang you nak kalau you tak boleh travel hari tersebut. Kan? Tak kisahlah apa-apa reason dia, mungkin pasal PKPB ke katakan kan. So kalau kita tengok macam booking.com ataupun hotel-hotel pun dia fleksibel. Bila you dah book, you boleh pergi bila-bila je. Anytime between, katakanlah sepanjang bulan 7 sampai bulan 8. Sebab masa saya pergi Cameron hari tu kan, kita orang book hotel, dia bagi sampai tahun depan. You beli je package bilik tu, you beli je package bilik tu, memang very cheap lah untuk hotel 5 bintang dekat Cameron Highland. Satu malam lebih kurang 100 something, 100-200 lebih kurang. Tu consider murah lah. Selalunya ringgit lah, 100-200 ringgit. Selalunya hotel 5 bintang biasanya dalam 500 ringgit. Tu biasanya satu malam. Ni half of the price. And so memang murah. So dia bagi flexibility, beli je. So bila you nak pergi, you call hotel, you cakap you nak pergi weekend ni. So that's how flexible it is untuk stay in the hotel. So sama, airline pun ada juga yang buat, hotel pun ada yang buat. Okay. So bila kita nak travel, kebanyakannya polisi dalam attraction kebanyakannya berubah. Okay, banyak akan berubah. So ni contoh theme parks dekat Japan. So apa yang dia buat, kan bila kita naik roller coaster kan kita mesti jerit kan. Kita mesti jerit kan. So bila kita jerit, droplets akan keluar, betul tak? So itu adalah macam mana coronavirus disebarkan. So sebab dia tak nak tutup theme parks dia. Sebab yelah ni kan dia punya income kan. So apa yang dia buat, theme parks dekat Jepun ni, innovative way, dia kata nak jerit boleh, jerit dalam hati je. Dalam hati je. Okay, so you jerit dalam hati je lah kan. So bila jerit dalam hati, dan dia buat serious challenge. So bila you naik roller coaster, you kena muka serious, tak boleh jerit kan. So this is antara benda popular dekat dalam theme park sekarang. Dan pada saya, bukan pada saya pun sebenarnya,
negara-negara dekat US sebenarnya tengah consider gunakan method yang sama, gunakan modus operandi yang sama untuk buka timpak dekat US balik. Kan? So you nak jerit boleh jerit lelaki. Kan? Tak tahu dia nak buat macam mana. Maksudnya dia dah tak dapat buat sebenarnya timpak ni. Dia dah buat dah pun. Kan? Tapi macam mana penerimaan orang terhadap produk tersebut, saya tak pasti 100%. Kan? Tapi I think it's an innovative way for you to think how to change the way people behave. Kan? Sebenarnya kita ni sebenarnya kebiasaan. So sekarang ni dia nak ubah kebiasaan kita. Okay? So, smart city. Kan? So kalau katalah you interested dengan teknologi, especially smart technology, saya galakkan you invest masa you dengan smart technology. And sebab smart technology is the future. Senang cerita lah, is the future. And so benda yang simple je sebenarnya smart technology. Contohnya lah macam sekarang kan. Yang kita senang yang kita nak bagi example lampu. Kan? So bila kita jalan lampu tu menyala. Bila kita orang ada lampu tu nyala, bila orang tak ada lampu tu padam. Sama macam traffic light pun ada kan macam tu kan. Bila dia tengok kalau mana kereta tu yang lama, kereta yang queue panjang, yang situ traffic light tu akan lama. Kalau kata tak ada kereta dekat traffic light yang simpang yang satu ni, lampu merah je, dia tak akan nyala lampu hijau. Okay, itu paling simple lah traffic control. Tapi dalam tourism, smart city will be a thing. Bukan apa? Sebab problem dalam tourism adalah kita susah nak control crowd kan. Orang ramai, kita susah nak control. Jadi dia akan gunakan smart city ataupun smart technology untuk kontrolkan pergerakan manusia. Ya? Pergerakan pengunjung. Dia akan control. So bila penuh certain area, dia akan bagi orang pergi laluan lain. Katakanlah laluan paling popular A kan, dia ada laluan B. Contohnya yang tak berapa popular sangat. So bila orang ramai dekat laluan A, masa peak hours, so dia akan tutup laluan A, dia akan bagi orang pergi laluan B sahaja. So that's how smart city works. So pada saya it's a very interesting technology. Kalau you interested, kan, invest your time untuk study lebih pasal smart city ni. Kan? So ni contoh smart technology lah ni. Tapi ni lebih kepada analytics. So sekarang teknologi akan study banyak mengenai pergerakan kita. Sebenarnya airport dia study dah pun benda ni. Airport, airlines, mall lah mall. Mall banyak study. So sebab tu kenapa ada setengah kedai dekat dalam shopping mall lebih mahal daripada kedai lain. Disebabkan dia tahu keadaan trafik tersebut. Kan? So color-color yang kita tengok ni, hijau, merah, ni semua ni, pergerakan sebenarnya orang pusing macam mana daripada laluan A ke B. Orang pusing macam mana nak lalu, nak pergi tempat tu. So this is how kita tengok pergerakan orang kan. So kalau kata orang pusing U kan, macam ni kan. Macam ni kan orang pusing U kan. So katakanlah ramai sangat ni orang dekat U, tak boleh. So apa dia buat, katakanlah dia akan tukar shape. So ada setengah orang yang akan U, ada setengah orang probably katakan shape Y contohnya. So dia akan buat laluan untuk bagikan shape Y tu. So this is how analytics works. Okay. So next teknologi yang saya rasa memang semua tempat akan gunakan. Okay. So theme parks dah lama guna capacity management kita panggil. So bila you nak naik roller coaster, you kena book dulu slot waktu berapa you nak naik. So saya tak tahu pernah buat ke tak sebab ada theme park masa tu saya pergi Disneyland rasanya. Kan? So Disneyland dia ada certain theme park dia punya ride lah. Dia ada ride yang sangat popular. Contohnya macam ni lah roller coaster kan. Roller coaster kan selalunya famous kan. Ataupun Star Wars punya ride kan. So masa masuk first kali ambil dulu nombor queue. You pergi dulu, ada 3-4 tempat yang memang sangat famous, you pergi ambil dulu nombor. Lepas tu dah habis ambil nombor, turn you, baru you pergi ride lain yang tak berapa popular tu. So by the time dah nak sampai waktu awak, katakanlah waktu kita punya turn, dia akan bagi notification. Kata dah sampai dah time you, baik you pergi sekarang. So baru you pergi. That's how dia akan control. So Disneyland sebenarnya dah 10-20 tahun guna teknologi ni. Tapi
disebabkan COVID-19, teknologi ni akan digunakan oleh semua theme park lain. So, itu baru contoh theme parks. So, contoh lain lagi, katakan restoran. So, kalau you nak pergi restoran, lepas ni you kena booking. Nak pergi restoran, kena book waktu masa bila you boleh pergi. Kan? So, bila UMK cakap, UMK nak buat kelas face to face, sebenarnya this is the proposition. Macam ni lah cadangan. So, cadangannya adalah student book tempat untuk masuk kelas. Kan? Macam contohlah kelas tutor kan. Kelas tutor kan sepatutnya boleh muat 30 orang kan, satu tutorial kan. Tapi sebabkan COVID-19 kita ada penjarakan fizikal, satu kelas boleh muat 15 orang je. So 15 tu kena book tempat, baru you boleh datang kelas. Macam tu sekali. So masa UMK cakap nak buat benda tu, saya gelak bukan apa. Disebabkan sistem kita boleh support lagi. Kita nak buat capacity management. Sebenarnya tempat lain dalam ada pun buat. Kan? So lepas ni student nak pergi kuliah kena book waktu nak pergi kuliah. Gitu kan. Tapi bagus juga sebab you tak payah buang masa kan. Pergi-pergi sampai-sampai depan kelas, tengok tak ada kursi. Kan? So selama ni macam tu kan. So sekarang ni sebelum you sampai pun you dah tahu dah you boleh masuk. Macam tu. So this is how capacity management works. And so banyak industri dah start pakai capacity management, tapi dalam tourism crucial sebab kita depends on pengunjung, number of visitors. Kan? So capacity management akan jadi the means. Next one, drone. Siapa yang minat drone, saya encourage sangat you belajar pasal drone. Kan? Siapa yang minat saya bukan paksa semua siapa yang minat pasal drone. So drone dalam tourism digunakan untuk control crowd kan. So kat Malaysia, polis yang round manual tengok orang kita comply ke tak, pakai mask ke, orang ramai ke tak kawasan tu, contohnya tu kat Malaysia. Tapi dekat negara lain, China lah especially dia pakai drone untuk monitor ni. So bila kata ada rakyat dia yang tak follow regulation, baru polis akan sampai. Jadi dia jimatkan tenaga pekerja. Kan? So China juga gunakan drone untuk sanitize attraction. Kan? So especially bila attraction besar, macam mana you nak sanitize? Berjam-jam dia nak sanitize. So macam Pahang, masa saya pergi Cameron hari tu kan, saya pergi Cameron bulan 7 ke bulan 8 lebih kurang masa tu consider barulah. Betul-betul government buka je kata boleh cross border, terus saya pergi. Masa tu ingat lagi. So Pahang antara negara yang awal buka. Yalah, negara Pahang kan ada banyak tempat pelancongan. Kan? Jadi dia nak buka. So apa Cameron Highland buat masa tu, Cameron Highland baru 10 hari buka attraction dia. So ladang teh Cameron kan ada susu tangan kan untuk pegang awak nak naik. Kalau awak perlu pegang lah. Nak naik, dia ada railing kan sampai atas. So staff dia daripada atas ke bawah turun. Bawa sanitizer tu, sembuh dekat railing tu. Lepas tu daripada bawah dia rehat sekejap, dia naik balik. Manual sepanjang-panjang. Kalau kata 8 jam, buka ladang teh tu, 8 jam lah dia sanitize benda tu. Kan? So kalau katalah contohnya ada drone, jadi drone yang akan buat benda ni. So tak payah staff turun naik tangga, betul tak? So this is how drone technology digunakan untuk counter problem COVID-19 ni. Termasuk macam ni lah compliance orang terhadap undang-undang, crowd, jumlah bilangan pengunjung kat situ, health, sanitize punya cleaning services. So benda ni dia boleh diselesaikan oleh teknologi mobile macam ni lah drone punya teknologi ni. So this is a good opportunity kalau you nak invest masa you untuk belajar lebih mengenai drone dan explore business opportunity yang ada. Kenapa saya bagi assignment pasal domestic tourism? Pasal hometown. Ni lah reason dia. Sebab UNWTO expected that domestic tourism akan recover faster than international tourism. Dengan keadaan sekarang memang fokus semuanya mengenai domestik. Semua. Anything. Products,
services, airline, hotel, homestay kan contohnya kan memang akan boost local economy kan. So kalau kata you berada di tempat yang lebih rural ataupun sebelumnya bukan bandar, this is sebenarnya peluang untuk bangunkan ekonomi tempatan. Dan so demand akan ada. Dan kalau kata demand tak ada, create the demand. Kan? This is how business works. Orang kadang-kadang berfikir tunggu demand. Bila tunggu demand? Kita bila nak create demand? So we need to create demand. So this is how yang saya kagum dengan Japan punya rural tourism kan. That's the reason why kenapa saya selalu pergi Jepun. Kan? Rural tourism Jepun regional dimarketkan berbeza. Dia punya regional tourism dia memang dahsyat lah. Kita panggil regional tourism lah sebab maksudnya satu state ke state yang lain dia tak panggil state, dia panggil prefecture kan. Tapi sebenarnya negeri lah. So satu negeri ke negeri lain semua kalau kita tengokkan landscape lebih kurang je sama. Tapi that's how they market dia punya produk, services dia, even dia punya cendera hati daripada region ke region semua berbeza. Based on local products. And so Malaysia nama dah nak buat satu produk, satu industri, satu kampung, satu industri, tapi tak jadi. So Japan memang excel in this. So that's why kenapa saya selalu pergi sana sebab habis lagi jalan. Dia ada 47 prefecture. Saya rasa saya baru pergi berapa belas je. Itu reason dia kenapa saya selalu pergi. So domestic tourism memang kita kena fikirkan. Okay, next one, travel bubble. So travel bubble adalah untuk international tourism. So kenapa kita panggil travel bubble? Bubble adalah daripada kita bergerak daripada green zone ke green zone. So Malaysia, sebabkan Malaysia punya medical services antara yang terbaik sekarang di dunia. Doktor kita, hospital services kita punya personnel kan, doktor lah, personnel antara yang terbagus. Jadi orang expect negara kita antara negara awal yang akan buka sempadan bagi bagi international visitors masuk ke negara. So travel bubble hanya orang yang daripada zon hijau ataupun negara zon hijau ke negara zon hijau. Sebab tu kenapa dia panggil bubble, sebab dia dekat dalam specific zone. Okay. So this is how travel bubble works. Tapi ada banyak lagi benda yang mungkin polisi yang diorang tengah fikirkan untuk macam mana nak buat travel bubble. To be honest, saya pun tak tahu akan berjaya ke tak, ataupun maksudnya macam mana nak buat bagus ke tak. Tapi this is the discussion among United Nations dengan negara-negara yang dalam zon hijau, termasuk negara Malaysia. So next, demand of product. So kalau ikutkan dulu belajar pasal mass tourism, mass tourism meaning tourism yang berlaku dekat dalam dengan jumlah yang ramai. Mass products. Okay. So mass product murah ramai. Tapi disebabkan coronavirus, mass product akan jadi tak ada demand. Bukan tak ada demand lah. Demand terhadap perkara tersebut kurang. Termasuk MICE. Saya tahu you belajar MICE, meeting, incentive, conference, exposition. So MICE orang bergerak dalam group. So group besar punya tourism akan kurang demand, dia akan lebih cater kepada individu. Tourism yang memerlukan perhatian individu. So this is tourism yang akan jadi popular. So jangan tengok gambar flag tu je. Gambar flag tu memanglah tunjuk private plane. Tapi sebenarnya private ni banyak, private hire ni. Kereta, van, buses, termasuklah private tour. So saya rasa peluang dekat student, especially tourism entrepreneurs, adalah untuk cater perkara yang lebih ataupun package yang lebih personalized, customized dengan dalam group yang kecil. So ini akan jadi demand untuk students.
Okay, untuk travelers. And so this is the future, private travel. Okay. So bila dia orang buat survey, kenapa adakah orang willing ke tak nak bayar? Sebab bila mass tourism tak ada, sebab mass tourism murah. Macam Asia lah. Lagi ramai orang beli, lagi murah tiket dia kan? Betul tak? Tapi bila produk makin sikit, meaning harga lebih tinggi. So orang expect domestic tourism akan jadi murah, international travel akan jadi mahal. Sebab orang tak ramai yang akan travel internationally. So dulu private travel probably mahal. Sekarang private travel probably cheaper. Maybe compared to mass tourism. And disebabkan orang willing nak bayar untuk harga keselamatan, meaning physical distance. So kalau kita tengok dekat statistics ni, lebih daripada 50% willing to pay more untuk produk, tak kisahlah produk apa-apa, termasuk produk tourism. So kalau macam ni adalah produk tourism. Nampak tak soalan dia? When planning to purchase a future flight, how likely you are to spend more money in order to increase distance between you and other passengers? Okay, so a lot of people willing to pay more untuk physical distance. Okay, so this is next one. So sekarang kita ada pasport, kita ada pengenalan. And so next thing probably kita akan ada half passport yang datang dengan pasport kita. So kita expect akan ada semualah kita punya medical history dekat dalam tu. So bila kita nak travel, kena bawa half passport baru boleh travel. And so ada juga yang suggest probably application. Tapi saya tak tahulah macam mana publication kerajaan Malaysia nak control application. Tapi pasport akan diterima oleh negara-negara lain. So diorang polisi kena tengoklah macam mana satu negara assess keadaan kesihatan dia. Baru dia boleh keluarkan half passport ni. So harga half passport tak tahulah berapa kan. Tu kalau kena beli. Kalau free tak apa kan. So this is why international travel akan lebih mahal. Reason ni lah. Okay, so next one, digitization. Saya rasa dah 3 tahun awak dengar. Kita bergerak ke arah e-tourism kan. Digitization. So tadi saya bagi contoh capacity management. Bila nak book kena pakai handphone. So teknologi sekarang contactless kan. So bagusnya contactless. Bila kita nak buat pembayaran, kita tak payah bagi cash kan. Cuma dekat Malaysia kadang-kadang macam tu lah problem dia, POS system dia down. Bila nak bayar je, oh sorry kak, terminal rosak, akak kena bayar cash juga. Tu masalah yang saya nampak Malaysia kena solvekan problem ni lah. Maksudnya kita as merchants, entrepreneurs kena solvekan isu contactless ni. Sebab kalau tak, macam mana kita nak move forward dengan kita punya tourism product and services ni. So next one, responsible travel. So this is produk yang kita kata sekarang pun ada sebenarnya responsible travel ni. Sebab tu kenapa saya go into sustainability. Sebab dia adalah sebenarnya responsibility. Sustainability dan responsibility adalah dua perkataan akan jadi perkataan penting dekat dalam tourism. Okay, so responsible travel, buy local and protect local products, buy local at local markets, stay at local budget hotels ataupun homestay, katakan for example. So orang encourage lebih banyak smaller scales punya tourism. Okay, so this is apa yang kita rasa akan berubah, right? So tourism akan berubah ke tak? Most likely tourism akan, people will keep travelling. Sebab apa? Sebab kita ada intention untuk tahu kita, behavior manusia kita in nature kan, kita nak tahu perkara baru. So tourism akan sentiasa jadi ataupun travelling activities akan sentiasa jadi dalam demand. Saya akan ada demand kan. So ni tadilah saya share kan, United Nations propose guide untuk macam mana nak start tourism dekat Malaysia. Itu masa bulan Jun sekarang bulan 10 kan. So bila kes naik probably kita akan hold lah. Tapi negara kita akan jadi antara negara tak awal yang akan mula tourism international. Okay, akan jadi antara negara tak awal. So macam mana kita nak mulakan?
tourism. So we need to restart and reinvent. So saya rasa itulah kot untuk student tourism, graduate tourism tahu, which is how to reinvent yourself, how to start, restart yourself, kan. Perkara apa yang awak dah tahu, macam mana awak nak handle, kan. So, this is the summary lah, what we do today, kan. So, this is the trend. So, tadi saya share analytics behavior, akan jadi lebih popular, analytics movement orang. Kita tahu patterns, kan? Kita tahu macam mana orang bergerak daripada point A ke point B. Lepas tu disruptive technology, macam tadilah capacity management. Dulu orang panggil disruptive technology macam Airbnb, kan? So dia disrupt the whole rental system, kan? Sebab you tak payah rent tuan rumah tu tak perlu berada fizikal. You boleh rentkan atas talian, kan? So, and kalau you interested in both analytics and disruptive technology, kalau you interested in technology lah, I think you should invest more time on that, learning on that, sebab mesti akan ada demand on this, kan? Termasuk polisi lah, polisi. You kena belajar sikit pasal polisi sekarang. So, polisi tourism daripada negara ke negara, daripada negeri ke negeri, probably akan berbeza. Okay? So, and then there's also a shift kepada digital and mobile technology. So, telefon memang akan jadi essential lah. Bukan akan jadi, memang tak jadi essential. Orang expect smartwatch akan jadi perkara penting dekat dalam harian kita. Disebabkan smartwatch boleh monitor keadaan kesihatan. So, dia akan pelaskan dengan digital technology. Together, smartwatch. Okay, sebab health dengan utility punya application akan combine these two. Okay, so ni akan combine. Okay, so next one, impact environmental impact, kita tengok next week. Tapi COVID-19 merubah environmental impact untuk jadi lebih responsible, untuk jadi lebih sustainable. And lepas tu well-being. So kalau katalah you student tourism, saya tahu you student tourism, tapi in case you interested in wellness, in well-being, I think you should fikirkan ke arah macam mana nak provide services kepada wellness, kan? Kepada wellness services. Sebab wellness tourism akan boom. Mesti punya, confirm. Sebab bila zaman sekarang orang sakit, orang memerlukan kesihatan, orang akan cari ketenangan. Banyaklah health, ketenangan diri, isolation, makan lebih sihat, travel dengan lebih sihat, to maintain overall health. So, bukan saja hospital, tapi ni, wellness. Wellness is not hospital. Hospital you perlukan surat doktor, kan? Maksudnya sijil you jadi doktor. Ini adalah alternatif. So, wellness tourism akan boom. Confirm mesti akan boom. Okay. So, next one adalah fundamental dalam food and beverage. And so, especially airline, macam mana airline provide makanan dekat atas flight, katakan mesti akan berubah. And so, this is some of the key points dalam trend yang akan berlaku. And so, saya share 5, tapi kita akan go throughout the semesters more. Okay. So, saya tak tahu awak, tapi this is what 2020 means to me. Dulu saya kerja laju, sekarang saya kerja bukanlah slow, tapi saya kerja lebih detail. So, dulu saya nak cepat. So, bila ada masalah, saya kata tak apa, buat dulu. Nanti kita betulkan. Dulu. Now, tak ada. Now, okay. Relax. Kita betulkan. 4 sekali, kita terus betul. Tu, saya punya style sekarang. So, probably I work less hours daripada sebelum ni. Tapi saya masih bekerja. Kan? So, 2 step forward, 1 step back. Sebab untuk tengok risiko. So, saya banyak fikir risiko. Kalau kita buat ni, apa akan berlaku? Kalau kita buat B, apa akan berlaku? So, kita akan proses benda ni. So, untuk forum discussion minggu ni, saya jawab dekat dalam e-campus. So, macam mana berubah tourism compare to masa first year. Probably pasal COVID-19, it can be anything, your view. Contohnya, you tak sangka pun sebenarnya tourism ni macam tu kan. So, bila lepas dah 4 tahun, you sedar tourism ni is totally a different industry daripada apa you expect masa you tahun 1 dulu.
So I think that's all this week. I share more on industry trends every week kan kita akan banyak buat kupasan case kan. So thank you for listening. Okay, I see you next week.